mata-mata. Sama ada dengan cara berdua, yakni bergabung dengan yang lain, ataupun seorang diri. Kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya untuk mengetahui salah benarnya ajaran. Sebenarnya tidaklah ada pada Muhammad yang menjadi sahabat kamu sebarang penyakit gila sebagaimana yang dituduh kepadanya. Ia hanyalah seorang rasul, memberi amaran kepada kamu sebelum kamu ditimpa azab yang berat di akhirat. Wa qala ta'ala alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Nabi-nabi yang telah lalu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintah Allah, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah, dan cukuplah Allah menjadi penghitung segala yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalas mereka. Tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, pada malam ini saya diminta oleh Badan Berhubungan PAS Negeri untuk mengulas isu Turki, bukan Syria. Kalau Syria kena satu malam lain. Jadi sedikit sebanyak anda akan huraikan oleh kerana baru-baru ini 2 kali pergi ke Turki. Kali pertama 9 hari, kali kedua 7 hari. Semua tu tugas lah, bukannya apa seronok-seronok. Memang tak ada pun nak buat kerja lain, hanya di dalam keluar kuliah dan dalam mesyuarat program dan sebagainya. Peristiwa yang berlaku pada 15 Julai 2016 yang lalu, 15 Julai, bermula pada jam 7.29 malam. Bermulanya rampasan kuasa, di mana dimulai dengan jambatan-jambatan dikepung, ditutup, jambatan Bosphorus, jambatan Fatih Sultan Muhammad. Jambatan-jambatan ini yang menghubungkan antara Eropah dan Asia bagi negara Turki. Turki ini dia duduk di antara Eropah dan Asia. Jadi jambatan-jambatan itu ditutup, menyebabkan lalu lintas agak kelam kabut di Turki. Begitu juga laluan-laluan utama di Ankara ditutup. Pemimpin tentera utama Turki ditangkap, ditawan dan dipaksa menandatangani satu dokumen bersetuju dengan rampasan kuasa. Lalu dia diugut untuk tanda tangan, namun dia tidak tanda tangan. Sampai sudah dia tak tanda tangan, dia tak bersetuju dengan rampasan kuasa. Untuk kita sahabat-sahabat, di Turki ini dah beberapa kali rampasan kuasa berlaku. Negara yang memang tentera ni kuat, Erdogan sendiri walaupun memerintah Turki, dia dipaksa menandatangani satu dokumen masa dia mula jadi Perdana Menteri dulu, dokumen untuk bersetuju meneruskan pemerintahan sekular di Turki, dokumen untuk bersetuju tidak akan melaksanakan syariat Islam di Turki. Siapa yang suruh tanda tangan? Tentera. Baru boleh jadi Perdana Menteri Turki. Kemudian Jeneral Hulusi Akar ini berjaya diselamatkan akhirnya daripada tembusan. Dan dalam masa yang sama, Ketua Polis Turki Jalaluddin Likesis berkata 16 anggota yang berkomplot dalam rancangan itu terbunuh ketika bertempur dengan polis di pos pemerintah polis tentera, tetapi pertempuran kecil-kecilan terus berlaku. Maknanya berlakulah pembunuhan di antara orang yang nak merampas kuasa dengan tidak. Begitu juga polis kebanyakan masih berpihak kepada pemerintah, kepada Erdogan. Erdogan ni sebutan betulnya Erdogan, bukan Erdogan, tapi bolehlah sebut Erdogan. Kita orang Perak. Tentera ni dia berjaya tawan satu stesen TV yang utama di Turki, iaitu TRT. TRT bukan sahaja berjaya ditawan, tapi dia mengisytiharkan dalam TV bahawa sekarang yang memerintah ialah tentera, dan berlaku perintah berkurung, semua orang tak boleh keluar. Dan yang menawan Turki itu adalah tentera yang digelar sebagai Council for Peace in the Homeland, iaitu Majlis Keamanan di Tanah Air.
nama perampas ni Majlis Keamanan di Tanah Air. Maknanya memang ini saraf lah, gelaran pada mereka ni seolah-olah baik lah, seolah-olah bagus lah. Cepat dah. Mula-mula kami bukan parti politik, kami NGO je. Kita pun ya tak ya juga. Lepas itu tubuh parti politik. Kami memang parti politik, tapi nak lawan UMNO je, tak nak lawan PAS. Mari pelari Kuala Kangsar dilawan PAS. Eloklah. Kuasa dalam negara ini telah dirampas secara keseluruhannya. Ini dakwaan mereka dalam TV. Presiden Erdogan ketika itu sedang beristirahat di satu tempat istirahat di resort Mediterranean di Marmaris. Dia tengah rehat di situ. Dan dia mendapat satu panggilan telefon daripada tentera yang belot daripada rampasan kuasa. Pemimpin tentera juga, tapi dia belot. Dia telefon Erdogan. Erdogan, kamu sekarang ni nak kena tahu bahawa Turki ni dah berlaku rampasan kuasa. Dan sekarang saya minta kamu lepas ni naik satu helikopter yang aku sediakan, dan akan diringi oleh jet-jet pejuang helikopter ni pergi ke lapangan terbang Istanbul. Kalau tidak kamu akan akan ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Erdogan bila tahu dia perkara itu, dia terus bertindak meninggalkan Marmaris, resort Mediterranean Marmaris ni, untuk bergegas pergi ke Istanbul. Kemudian dalam ketika itu Erdogan dia dapat satu idea untuk bercakap dengan telefon bimbit dia, menggunakan video call aplikasi FaceTime. FaceTime ni orang ada iPhone adalah. Dia cakap, dia minta rakyat Turki turun beramai-ramai untuk mempertahankan Turki. Dan Erdogan mengatakan bahawa rampasan kuasa ini tidak ada masalah bagi mudah saja kita boleh patahkan. Mudah saja kita boleh kekang rampasan kuasa ini, syaratnya rakyat semua turun. Dan dia mengarahkan jentera-jentera kerajaan turun, termasuklah lori-lori sampah, pihak berkuasa tempatan, semua turun, menyekat kereta kebal tentera ini. Kemudian Erdogan pun meninggalkan pulau Marmaris. Dalam 20 minit selepas Erdogan tinggalkan Marmaris tu, marilah satu kekumpulan komando tentera untuk datang membunuh atau menangkap Erdogan. Lebih kurang 40 orang tentera datang. Akhirnya mereka mendapati Erdogan telah pun meninggalkan Marmaris. Kemudian berlakulah tembak-menembak dan menyebabkan kematian 265 orang setakat ini yang telah meninggal dunia daripada rampasan kuasa ini. Ibu pejabat Angkatan Tentera Turki ditawan semula oleh askar yang setia dengan kerajaan. Maknanya lebih kurang 5 jam saja rampasan kuasa itu berlaku. 5 jam tembak-menembak, ada yang mati, yang cedera, daripada berbagai-bagai parti. Bila Erdogan suruh turun, semua rakyat Turki turun. Apa juga parti nasionalis ke, Atatürk punya parti, ataupun parti Saadat, parti Saadat, parti Saadat, parti Islam macam PAS lah, di Turki turun. Dan 17 daripada ahli parti Saadat ini yang syahid, beratus-ratus di kalangan mereka yang cedera. Walaupun lebih kurang 5 jam, tentera yang setia dengan kerajaan berjaya menghapuskan rampasan kuasa itu, mengekangnya dan menangkap perompak atau perampas kuasa ini. 265 orang terbunuh, 2,000 orang cedera pada masa itu. Dan secara spontan saja kerajaan Turki mendakwa apa yang berlaku ini adalah Ankara Fathullah Gulen yang menjadi dalang cubaan rampasan kuasa ini. Walaupun Fathullah Gulen sendiri menafikan dakwaannya. Fathullah Gulen adalah seorang rakyat Turki yang telah pun duduk di Amerika. Pengaruh Fathullah Gulen ini dah masuk ke dalam rakyat Turki lebih kurang 40 tahun.
siapa yang disokong oleh Fethullah Gulen, dia dapat jadi Perdana Menteri Turki. Maknanya dia boleh menang pilihan raya. Siapa juga yang menyokong Fethullah Gulen, dia dapat menang pilihan raya, kerana Fethullah Gulen ni ada ramai pengikut dan penyokong kuat. Dan kerana Fethullah Gulen adalah bersama-sama dengan dia Amerika menyokong dia, Fethullah Gulen. Jadi awal-awal lagi kerajaan Turki tuduh ini adalah angkara CIA, angkara Amerika, didalangi oleh Fethullah Gulen. Sebenarnya Fethullah Gulen ni dia asalnya baik dengan Erdogan. Ini antara punca yang menyebabkan Erbakan tak suka dengan Erdogan. Kerana Erdogan ni berbaik dengan Fethullah Gulen. Fethullah Gulen ini adalah tali baut Amerika, CIA. Erbakan dan nasihat Erdogan daripada dulu lagi supaya jangan berbaik dengan Gulen. Tapi Erbakan mau baik juga dengan Gulen, kerana Gulen ini mempunyai ramai penyokong. Gulen ni ada undi. Jadi dia terpaksa baik dengan Gulen ni untuk dapatkan undi. Untuk pengetahuan, di Turki ni tak ada Cina. Macam kita ni nak kawan di Cina umpamanya, terpaksa. Di Turki ni 90% orang Islam. Ada sedikit Yahudi, ada Kristian. 90% Muslim Turki. Tapi dalam 3 tahun yang lalu, Gulen mula tak ngam dengan Erdogan. Dan dalam pilihan raya baru-baru ini, hampir-hampir Erdogan kalah pilihan raya, kerana Fethullah Gulen tidak lagi menyokong Erdogan. Walaupun Erdogan tetap menang dalam pilihan raya, AK Parti menang dalam pilihan raya lalu, menjadikan AK Parti memerintah lebih kurang 15 tahun lamanya. Pengaruh Fethullah Gulen ini masuk terutamanya melalui pendidikan, di mana ada lebih 1000 sekolah Gulen. Sekolah dia ada lebih 1000. Termasuklah di Malaysia ada 2 atau 3 sekolah, dan di Indonesia ada 17. Dan Gulen ni ada 18 buah universiti. 18 universiti. Dan sekarang ni, setakat ini telah ada 600 institusi pendidikan Gulen ni ditutup di Turki. Untuk itu Perdana Menteri Turki sekarang ni Binali Yildirim namanya. Perdana Menteri yang lalu, sekarang ni Erdogan jadi presiden. Perdana Menteri yang lalu namanya Davutoglu. Davutoglu ni dia bekas pensyarah UAE. Tapi di balik dia terlibat dengan politik, dia masuk politik dan akhir sekali jadi Perdana Menteri Turki. Perdana Menteri yang baru ni Binali Yildirim, kerana ada sikit krisis antara Davutoglu dengan Erdogan, mengatakan bahawa pihaknya akan menghapuskan pengaruh Fethullah Gulen yang didakwa menjadi dalang kepada rampasan kuasa. Bukan hanya kepada institusi pendidikan, Fethullah Gulen menyerap ke dalam askar, polis, kehakiman, penjawat awam, guru dan sebagainya. Tentera saja ada 5,000 tentera yang ditangkap. 5,000 saja tentera. Jumlah yang terlibat dalam rampasan kuasa ada 18,000 orang. Tentera yang ditangkap, yang terlibat dalam rampasan kuasa ini melebihi 5,000 orang. Ramai pengaruh Fethullah Gulen, yang mana ajaran Fethullah Gulen ini adalah ajaran sufi sesat, sehingga dia mendakwa bahawa dia adalah Imam Mahdi. Bukan hanya kepada orang Islam, hatta kepada orang Yahudi, orang Kristian, dia adalah Imam Mahdi. Sebanyak 2,745 hakim dipecat. 2,745 hakim dipecat kerana terlibat dengan ajaran Fethullah Gulen. Kemudian Erdogan yang mengisytiharkan darurat sebanyak 3 bulan setelah diusulkan di parlimen, mendapat undi 346 menyokong darurat, 115 saja menentang. Walaupun rampasan kuasa dapat ditewaskan, tetapi terdapat 42 helikopter yang masih hilang daripada inventory tentera Turki, menyebabkan Erdogan mengarahkan rakyatnya berjaga-jaga. Sampai kepada rakyat berhimpun di seluruh bandar di seluruh Turki. Kita tengok dalam TV. Selama 24 malam, bermula 15 Julai malam rampasan kuasa itu, sehinggalah pada 7 Ogos barulah selesai perhimpunan yang terakhir. Dikatakan 5 juta orang datang berhimpun di pinggir Laut Marmara,
saya sendiri hadir di himpunan itu 5 juta orang. Tak tahulah nak bayar macam mana. Kita duduk ujung-ujung ni. 5 juta orang. Selama 24 malam rakyat Turki berhimpun. Bukannya himpun 3 jam, 4 jam macam Persib. Dia himpun daripada malam sampai pagi. Rakyat dia berkemah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana rampasan kuasa ditakuti berlaku. Kerana masih lagi ada 42 helikopter yang hilang. Sekarang dah dapat dah helikopter yang dikatakan dijumpai di Cyprus dan di beberapa tempat lagi. Mereka berhimpun daripada malam sampai pagi. Kerana apa? Kerana rampasan kuasa biasanya berlaku pada pukul 3, pukul 4 atau pukul 5 pagi. Sebab itu mereka himpun daripada malam sampai pagi. Gagalnya rampasan kuasa ini, antara faktor kegagalannya, tak ada masa banyak. Yang pertama, ini dinyatakan sendiri oleh pemimpin tentera Amerika Syarikat. Mereka bagi kenyataan kegagalan rampasan kuasa di Turki. Seolah-olah macam mereka terlibat. Yang pertamanya kerana bilangan tentera yang sedikit. Biasanya rampasan kuasa ni melibatkan tentera yang ramai, tapi terdapat tentera yang belot. Kedua, kegagalan rampasan kuasa ni puncanya ialah apabila gagalnya menyekat media baru. Hanya berjaya menawan stesen TV TRT saja. Dia lupa ada smartphone, adanya Facebook, adanya WhatsApp dan sebagainya. Adanya FaceTime yang digunakan oleh Erdogan untuk menyebarkan video call ini, mengajak rakyat. Ini askar dah lupa. Jadi dia hanya tawan stesen TV saja. TV itu dia satu TV dia bohong. Dia kata nak kena tawan Turki ni. TV lain bila diviralkan Erdogan punya video, TV lain menayangkan video Erdogan ni, yang menyebabkan semua rakyat tahu dan semua rakyat turun ke jalan raya untuk menyekat rampasan kuasa. Faktor kegagalan yang ketiga ialah sokongan rakyat. Rakyat bersama dengan Erdogan. Walaupun Erdogan ni dia di akhir-akhir ini terlibat dengan beberapa kes, tapi Gulen gagal menanamkan kebencian kepada Erdogan sebelum rampasan kuasa. Kalau rakyat dah benci umpamanya, barangkali boleh terjadi rampasan kuasa itu. Tapi oleh kerana rakyat masih sayangkan Erdogan, lalu rampasan kuasa itu disekat oleh rakyat sendiri. Keempat, faktor kegagalan rampasan kuasa ialah berkurangannya pengaruh Fethullah Gulen. Terutamanya 3 tahun yang lalu, setelah Fethullah Gulen ni bermusuh dengan Erdogan. Fethullah Gulen bermusuh dengan Erdogan. Tuan-tuan boleh tengok boleh Google Gulen, G-U-L-E-N. Boleh kenal siapa Gulen ni. Dia 3 tahun yang lalu bermusuh dengan Erdogan, menyebabkan pengaruh dia berkurangan kerana dia ditolak oleh ramai rakyat setelah dia bermusuhan dengan Erdogan. Yang kelima, faktor kegagalan rampasan kuasa ialah kegagalan menangkap dan membunuh Erdogan. Kalau Erdogan dapat ditangkap dan dibunuh, mereka menjangkakan bahawa mereka boleh dapat boleh dapat meneruskan rampasan kuasa ini. Walaupun memang mereka merancang untuk menangkap dan membunuh Erdogan, tapi digagalkan akibat daripada maklumat yang disampaikan oleh tentera yang belot kepada Erdogan. Keenam, faktor kegagalan ialah kerana rampasan kuasa dilakukan terlalu awal, iaitu pada pukul 7.29 petang dah mula. Biasanya rampasan kuasa ni berlaku pada pukul 3 hingga pukul 4 pagi, ketika orang sedang tidur. Pukul 7.08 tu memang orang tengah syok buka Facebook tengok WhatsApp lepas maghrib tu. Jadi semua orang dapat maklumat cepat. Dilakukan awal kerana apa? Kerana tentera memang merancang untuk buat pukul 3, pukul 4 pagi, tapi mereka dapat maklumat bahawa Erdogan akan bergerak daripada Marmaris dan sebagainya, ada aktiviti lain dan sebagainya, menyebabkan mereka mengawalkan rampasan kuasa itu. Beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa rampasan kuasa ini. Yang pertamanya, pengaruh institusi pendidikan sangat penting. Dia akan menentukan hala tuju politik tanah air. Bagaimana Gulen ni, dia ada lebih 1000 sekolah
dia dapat menentukan hala tuju kepimpinan negara. Malang sekali yang diajar oleh Hulan ni ialah ajaran yang sesat, ajaran yang tak betul. Walaupun banyak yang betul, tapi beberapa pendirian diajarkan pendirian yang tak betul. Termasuklah berkait dengan hubungan dengan Amerika dan sebagainya. Terdapat pelajar-pelajar Malaysia sendiri yang belajar di Universiti Hulan, yang diajar memang betul ilmu-ilmunya, tapi beberapa perkara, beberapa fikrah perjuangan yang dimasukkan tu tak betul. Ini bahaya kalau pendidikan dikuasai oleh orang lain. Sebab itu kita PAS mesti menguasai pendidikan. Kita dah ada pasti 1,700 lebih pada sekolah bulan ni. Sekolah bulan dia 1,000 lebih. Pasti kita 1,700. Hebat ya. Tapi kita tak ada sekolah rendah banyak. Jadi sekolah rendah ni kena banyak. Sekolah menengah begitu juga. Universiti kita ada 1-2 je. Ada Kutki, ada ada Quizem mungkin di Kelantan, ada Kias dan sebagainya, ada tak sampai 5. Institusi pengajian tinggi, yang itu pula hanya diploma saja, kalau boleh sampai kepada ijazah dan sebagainya. Jadi institusi pendidikan ini sangat penting. Bila kita dah sampaikan fikrah perjuangan kepada anak-anak didik kita, dia akan memberikan kesan jangka masa panjang. Sebab itu kita kena libatkan diri dalam institusi pendidikan ni, walaupun ianya bukan secara direct, bukan secara cepat kesannya, tapi ianya memberikan kesan jangka masa panjang. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini ialah agenda Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka takkan redha dengan Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha oleh Yahudi dan Nasrani sehinggalah kamu mengikut jejak langkah mereka. Dalam Rand Corporation dinyatakan strategi yang dibuat oleh Amerika, oleh musuh-musuh Islam untuk merosak dan memusnahkan Islam ialah dengan menggunakan orang Islam sendiri, menggunakan Hulan, menggunakan ejen-ejen Amerika di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana, daripada siapa? Daripada orang Islam sendiri. Kalau berdepan dengan musuh secara direct, itu bukan langkah yang lebih bijak. Mereka gunakan orang Islam sendiri. Saya sembang dengan kawan-kawan Syria baru ni. Dia kata di Syria ni senjata tepi-tepi jalan banyak. Pagi bangun tidur tengok selori ada M16, ada machine gun. Tak tahu siapa hantar. Jadi masing-masing ambil, aku tembak masing-masing. Senjata dah tak ada harga dah. Kami nak dapat senjata senang je. Dia tak serang secara direct. Memang ada Rusia dan sebagainya, Turki sendiri pada beberapa tempat mereka ada melancarkan serangan, tapi banyak kepada menggunakan orang Islam sendiri untuk memusnahkan orang Islam. Yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa rampasan kuasa ini ialah pentingnya saraf, pentingnya penguasaan saraf. Macam mana Erdogan telah berjaya menggunakan media baru menyekat rampasan kuasa ini, FaceTime. Sebab itu kita kena main peranan kita. Kena pastikan mujahid cyber kita memainkan peranan ini dekat pilihan raya ini. Jangan biarkan musuh-musuh Islam berleluasa. Memang mereka diupah dan digajikan untuk menyerang kita, kita tahu. Tapi kita sendiri pun kena menjadi sukarelawan, mujahid cyber untuk menjawab serangan-serangan musuh, atau kita membuat serangan pula. Jadi ini satu perkara yang sangat penting. Erdogan seorang yang bijak dengan saraf ini. Dia mewar-warkan bahawa rampasan kuasa ini mudah saja untuk aku patahkan. Itu saraf. Kalau rakyat digebak-geburkan dengan dah berlaku rampasan kuasa, habislah kita, semua jadi lemah semangat.
Bila Erdogan awal-awal lagi tak ada, mudah aja nak patahkan. Memang aku percaya, aku yakin bahawa kita akan terus memerintah dan mentadbir Turki. Dia tunjukkan muka dia memang ada sedikit gelabah, tapi tunjukkan muka yang bersemangat. Dia tak tunjukkan bahawa lembik ke, dia lemah ke, tak. Dia terus tunjukkan gaya yang bersemangat untuk terus berhadapan dengan rampasan kuasa. Yang kemudian Erdogan mengarahkan supaya tentera yang mati dibunuh. Tentera yang merampas kuasa ni, yang belut yang rampas kuasa ni, tentera-tentera yang memulakan rampasan kuasa ni yang mati dibunuh ketika pertempuran tu, diarahkan supaya ditanam di satu perkuburan yang digelar sebagai perkuburan pengkhianat. Hari-hari rakyat tengok pengkhianat. Ini saraf. Dan Erdogan arahkan rakyat setiap malam berhimpun. Memang saya sendiri hadir ke dalam perhimpunan di Konya. Konya ni macam Kelantan lah, kuat Islam. Ada kubur Jalaluddin Ar-Rumi di sana, pemerintahan kaum Saljuk di sana. Kemudian pemerintahan Saljuk di sana. Kemudian di Ankara, perhimpunan besar-besaran di Ankara, perhimpunan besar-besaran di Istanbul. Ini saraf untuk menaikkan semangat rakyat. Semua orang pergi, apa juga parti turun, untuk menjaga kedaulatan negara. Kemudian yang keempat, pengajaran boleh kita ambil bahawa dalam setiap pemerintahan perlu kepada pembersihan. Maknanya kena bersihkan. Tak boleh biar orang-orang yang bermasalah ni duduk. Maknanya pengaruh-pengaruh Golan ni, pengaruh-pengaruh yang merosakkan ni kena sekat. Kita dulu perintah Perak, kita tak tukar SUK bukan? SUK tu mula memang baik dengan kita. Akhirnya masa rampasan kuasa, dia arahkan Nizam keluar daripada rumah ini. Saya tengok surat ni, suruh keluar. Dia yang saya suruh SUK. Dia talam dua muka. Dia tak setia dengan kita. Sebab itu bila memerintah, mesti bersihkan pengaruh-pengaruh yang boleh membahayakan mesti bersihkan. Kemudian satu persoalan, mengapa PAS seolah-olah menyokong Erdogan? Dulunya tidak. Memang PAS, tubuh kita sendiri lebih berbaik dengan Parti Saadat, dengan Najmuddin Erbakan. Erdogan ni sebenarnya anak buah kepada Erbakan. Dia adalah ketua pemuda Parti Rafah dulu. Dan Erdogan ni dengan pemimpin-pemimpin lain Daud Uhulu ni semua adalah anak murid Erbakan. Seorang pemimpin ulung yang mengasaskan gerakan yang maukan Islam secara tulen, melaksanakan syariat dan sebagainya. Sebaliknya Erdogan menubuhkan AK parti yang lebih liberal, yang lebih terbuka, sampai kepada tahap tergamak dia menandatangani satu persetujuan untuk tidak mau melaksanakan syariat, sampai kepada berani menandatangani satu perjanjian mau meneruskan pentadbiran secara sekular di Turki. Bila Tugu memang pernah sebut kepada Erbakan, almarhum Erbakan dan meninggal dunia, supaya cari jalan untuk berbaik dengan Erdogan. Erbakan syarah dengan Tugu 6 jam. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Tugu sebut, memang 6 jam. Dia syarah pada Tugu, kenapa tak boleh dengan Erdogan? Bahaya dia. Termasuklah melibatkan campur tangan kuasa-kuasa besar, hubungan dengan negara-negara lain, termasuk tulisan Islam, mau memastikan perjuangan Islam tidak dicampur aduk dengan musuh-musuh yang membahayakan Islam sendiri. Berbaik dengan Gulen juga jadi masalah, sedangkan Gulen adalah ejen Amerika. Tolak ansur yang kita laluan juga menyebabkan kita PAS tidak bersama dengan AK Parti, tidak begitu rapat dengan Erdogan, tidak menyokong AK Parti. Walaupun dalam hal yang berkaitan dengan campur tangan asing,
dalam hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara, kita bersama-sama dengan Erdogan yang dilantik oleh rakyat secara demokrasi. Begitu juga Saadat Parti. Saadat Parti menyokong Erdogan bila berlakunya rampasan kuasa. Kenapa? Kerana tak mahu mudarat yang lebih besar berlaku. Kaedah fiqhiyah, irtikab akhafud dararain. Kita mesti ambil mana yang lebih ringan mudarat. Kalau dirampas kuasa, berlakunya rampasan kuasa oleh tentera, lebih besar mudarat berbanding mengekalkan Erdogan. Lalu semua parti, bahkan parti Islam menyokong Erdogan. Kerana dengan menyokong Erdogan menyelamatkan negara daripada rampasan kuasa. Maknanya di Turki dia orang dah buat dah BPMS, budaya politik matang dan sejahtera. Parti-parti politik termasuklah parti Saadat, mereka menyokong Erdogan kerana untuk menjaga kedaulatan negara, menyekat campur tangan asing, kerana rampasan kuasa tentera itu adalah tajaan Amerika, adalah tajaan bulan CIA. Jadi untuk mengelakkan juga berlakunya mudarat yang lebih besar lah, jadi mereka semangat sayangkan tanah air itu menebar di kalangan orang Turki, menyebabkan mereka bersama-sama dengan Erdogan dalam hal menyekat rampasan kuasa ini. Mereka juga sudah serik dengan rampasan kuasa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Satu lagi perkara yang kita kena ingat, mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan Erdogan insaf. Dan Erdogan dilihat sudah mulai insaf dengan peristiwa rampasan kuasa ini, baru mau mengikut pandangan nasihat Erbakan almarhum sekarang ini. Termasuklah Erdogan baru-baru ini menyatakan dalam ucapannya bahawa dalam ucapan yang hadir 5 juta, dia kata semua Perdana Menteri Turki, semua yang sempat dengan Gulen akan bersama-sama dengan Gulen, katanya. Melainkan seorang, dia kata, Erbakan je, Tok Guru aku, dia kata, Erbakan. Dan hari ini dia menyatakan bahawa dia bersetuju dengan pandangan Erbakan untuk tidak bersama-sama dengan Gulen apa cara sekalipun. Baru disedar bahawa pengaruh Amerika ni bahaya, pengaruh Gulen ni bahaya. Satu persoalan juga tentang adakah kita nak ikut cara Erdogan ni? Dulu ada orang timbulkan Erdogan, Erbakan. Kita pun ada yang faham, ada yang tak faham. Erdogan ni dia caranya lebih terbuka. Dia tak nak buat syariat Islam. Dia tidak mahu mengusahakan pelaksanaan Islam yang lebih tulen, yang dibuat secara bersungguh-sungguh. Kerana nak menjaga berbagai lapisan masyarakat. Kerana Turki masih lagi dipengaruhi oleh pengaruh sekularisme yang sangat tebal. Tiba-tiba kita, orang Malaysia ni nak ikut cara Turki. Dalam politik kita tak boleh samakan kita dengan negara-negara lain. Tak boleh disamakan. Lim Kit Siang dibawa oleh sahabat kita juga yang bawa pergi jumpa dengan Abdul Rashid Ghanushi. Abdul Rashid Ghanushi kata kami tak buat undang-undang hudud. Mari Malaysia, Lim Kit Siang kata Abdul Rashid Ghanushi pun tak buat hudud. Dia kata kat Mesir pun tak buat hudud. Saya di Qatar jumpa dengan pegawai-pegawai Ittihad Alami. Dia tanya saya, betul ke korang nak buat syariat Islam? Dia tak ke benda ni terburu-buru? Dia tanya saya, kenapa pula terburu-buru? Sebab ada banyak lagi perkara, masalah ekonomi, masalah kemiskinan. Saya tanya balik dia, kamu dapat maklumat ni daripada mana? Dia kata ada orang koma juga yang datang jumpa aku. Orang-orang PAN dia jumpa, beritahu kat dia, Malaysia ni banyak lagi masalah. Masalah ekonomi, masalah rasuah dan sebagainya. Saya tanya balik dia, anda memerintah berapa lama dah? Parti anda di sini dah memerintah berapa lama? Kami kata tak merintah lagi. Tapi negara asal aku Mesir, kami merintah sekejap, setahun lebih, masa Mursi dulu. Di Tunisia juga sekarang baru merintah beberapa tahun. Anda tahu ke kami dah merintah berapa lama? Kami dah merintah berapa lama?
Kami dah merintah. Pusingan pertama dulu 18 tahun. 18 tahun kita merintah Kelantan. Pusingan kedua bermula tahun 1990 sampai 2016, berapa tahun? 26 tahun ni dah. 26 campur 18 apa? 44 tahun dah. 44 tahun dah kami merintah. Parti Islam Malaysia merintah Kelantan dah 44 tahun. Kamu baru setahun di Mesir, kami dah 44 tahun. Apa nak kami jawab di akhirat esok Tuhan tanya? Dah buat syariat Islam tidak? Tak? Kira-kira kami ni lambat, tahu tak? Oh gitu ke? Ambil ke? Jadi tak boleh sama, tak boleh banding. Erdogan dengan kita tak boleh ukur. Erdogan ni ada masalah secularism, masalah kekangan tentera. Tentera mengekang ni. Sebab itu dia tak buat Islam secara agresif barangkali. Dia minta supaya semayang di Hagia Sophia. Sampai sekarang Hagia Sophia tak solat. Baru-baru ni solat sekejap. Tak solat di Hagia Sophia. Walaupun Sultan Muhammad Al-Fatih telah pun melakukan solat di Hagia Sophia selepas membuka kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia umur 21 tahun memimpin tentera buka kota Istanbul. Ketika itu pusat pemerintahan Osmania di Edirne berjaya menawan kota yang dikuasai oleh Bizantin. Walaupun umur Sultan Muhammad Al-Fatih ini baru 21 tahun. Dan sebaik saja menakluk Istanbul atau kota Konstantinopel itu, Sultan Muhammad Al-Fatih semayang di Hagia Sophia. Jadi setiap negara itu keadaan politiknya berbeza. Kita tak boleh samakan. Dan tak boleh nak ukur Malaysia sama dengan Tunisia. Tunisia lagi secularism yang teruk. Jadi kita tak boleh ikut cara itu. Kita ada cara kita sendiri. Kita ada jati diri kita sendiri. Kita usahakan cara yang kita rasa sesuai dengan kita. Tak perlu kita lihat, boleh untuk jadikan sebagai panduan, tapi tak semestinya kita ikut sepenuhnya. Dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat ini, kita kena ingat bahawa sebelum kita dijajah, kita telah melaksanakan hukum Islam, hukum kanun Melaka, Undang-Undang 99 Perak, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Pahang, semuanya dibuktikan oleh para pengkaji mengikut Undang-Undang Islam. Kita dijajah oleh penjajah 445 tahun. Portugis masuk 1511 sampai 1641. Akhir sekali tahun 1956 British bunuh kita merdeka 57. Memang 445 tahun mereka menjajah kita. Tapi sebelum itu, bahkan masa Portugis pun, kita melaksanakan undang-undang Islam. Portugis hanya menakluk, menjajah sebahagian Melaka saja. Negeri-negeri lain melaksanakan undang-undang Islam. Jadi kita tak boleh samakan negara-negara ni dengan kita, lalu kita ikut sebiji-sebiji sebagaimana negara tu buat. Lantaran menggadaikan prinsip, lantaran menghilangkan jati diri kita, buat apa saja ikut orang. Di Turki dia ada masalah dengan tentera yang sangat kuat. Kalau kita tengok di Ankara tu ada parlimen, ada istana Erdogan dan ada tentera punya pejabat. Semuanya dekat-dekat. Maknanya tentera sentiasa attack rumah Erdogan, sentiasa attack parlimen. Di Turki ada pengaruh Fethullah Gulen. Di Turki peratusan umat Islamnya tinggi. Jadi semua tu ada dia punya latar belakang yang kita tak boleh samakan. Di Turki pengaruh sekularisme yang sangat tebal. Ada banyak perkara yang perlu diambil kira. Untuk itu kita kena pegang dengan cara kita. Dan pemimpin-pemimpin kita mereka mempunyai maklumat, mereka mempunyai kefahaman yang jelas tentang dengan keadaan ini, lalu menentukan cara yang paling sesuai dengan kita. Tanggungjawab kita bagi silqah dan walak pada pemimpin kita. Jangan kita ingat pemimpin kita ni tak ada bincang ke, tak usik ke kita bersendirian. Pemimpin kita lebih tahu. Sampai masanya nanti apa saja diputuskan oleh pemimpin kita, kita kena walak. Boleh tuan-tuan? Jangan gungsing nak bergabung dengan siapa-siapa, nak tentukan bagaimana, tak payah susah hati. Kalau kita sebut kedai kopi hari-hari benda tu, takkan jadi apa pun. Dah. Bukan kerja kita. Kerja kita buat
apa yang patut di depan mata kita. Baki lagi pemimpin kita akan tentukan. Mereka lebih tahu, mereka lebih faham keadaan, mereka lebih mempunyai perancangan tersendiri dalam perbincangan, dalam syura, dalam mesyuarat mereka untuk menentukan hala tuju perjuangan kita, insya-Allah. Kita dengan cara kita, dengan jati diri kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.